Pendedahan Agung Checkmate Pakatan Harapan. Kader Jabatan Bersatu pecat Mahathir. Sudah tiba masa Tun M dikenakan tindakan. Audio ketiga bocor kantoikan Tun M. Beta telah meminta Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir bin Mohamad supaya tidak meletak jawatan. Yang di-Pertuan Agong mendedahkan baginda telah meminta Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk tidak melepaskan jawatannya sebagai Perdana Menteri semasa pertemuan yang berlangsung pada jam 5 petang 24 Februari lalu. Bagaimanapun Dr. Mahathir tetap dengan keputusannya titah baginda. Rentetan daripada keputusan Dr. Mahathir itu, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Sultan Ahmad Shah bertitah baginda bertanggungjawab untuk melantik seorang Perdana Menteri yang baru. Ia selaras dengan perkara 43 Perlembagaan Persekutuan yang memberi kuasa budi bicara kepada Yang di-Pertuan Agong untuk lantikan tersebut. Susulan itu pada 25 dan 26 Februari lalu, baginda telah mengadakan sesi pertemuan secara berseorangan dengan ahli-ahli Dewan Rakyat untuk menilai sendiri sokongan kepercayaan mereka. Pada 29 Februari lalu, Beta telah merintahkan semua parti-parti politik yang mempunyai wakil dalam Dewan Rakyat untuk mencalonkan nama seorang ahli Dewan Rakyat sebagai wakil Perdana Menteri. Atas permintaan beberapa ketua parti politik, Beta telah berkenan pula melanjutkan tempoh masa bagi parti-parti politik mengemukakan pencalonan mereka agar masa yang cukup diberikan dalam mereka membuat perhitungan secara demokrasi. Sudah tentu setiap pertandingan pasti akan ada penamatnya, titah baginda semasa membuka penggal ketiga sidang Parlimen ke-14. Ini kerana titah baginda, kemelut politik negara tidak boleh dibiarkan berlarutan dan berpanjangan dengan tanpa penghujungnya. Selepas melalui proses berkenaan dan selaras dengan Perlembagaan Persekutuan, baginda menegaskan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mendapat kepercayaan majoriti dan dengan demikian selayaknya dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8. Titah baginda sambil menegaskan telah menggalas amanah dengan telus dan adil selaras dengan konsep raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Baginda menaruh keyakinan kepada Muhyiddin untuk membawa negara ke tahap lebih tinggi selain melaksanakan amanah yang digalas dengan jujur dan penuh tanggungjawab. Pesan baginda, jangan sesekali mengabaikan kesejahteraan rakyat. Baginda juga menasihatkan pemimpin-pemimpin politik agar tidak mengheret negara sekali lagi ke kancah politik yang tidak menentu ketika rakyat sedang berdepan dengan masalah dan masa depan yang sukar akibat pandemik COVID-19. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu, A. Kadir Yassin, mencabar pemimpin partinya yang menyokong Presiden Parti Muhyiddin Yassin untuk menyingkirkan Dr. Mahathir Mohamad sebagai pengerusi Bersatu dan ambil alih sebagai pemangku pengerusi. Dengar cerita, Bersatu Selangor cadang Muhyiddin ambil alih Bersatu sebagai pemangku pengerusi. Dalam Bersatu, pengerusi adalah jawatan nombor 1, Presiden nombor 2. Tapi kalau Bersatu Selangor dan mana-mana penyokong Muhyiddin hendak sangat singkir Dr. Mahathir dan naikkan Muhyiddin, saya kata, silalah cuba. Tak apa, mereka boleh cuba kalau mereka berasa Muhyiddin sekarang sangat kuat sehingga boleh buat apa saja kerana dia Perdana Menteri, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Kadir yang juga bekas penasihat media kepada Mahathir berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Bersatu Selangor menyuarakan sokongan terhadap Muhyiddin dalam pertikaian dengan Mahathir. Terdahulu dalam kenyataan, pengerusi Bersatu Selangor, Abdul Rashid Asari berkata pihaknya menyokong Muhyiddin sebagai pemangku pengerusi. Berdasarkan kepada peruntukan-peruntukan di bawah Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Bersatu, maka Bersatu Selangor secara sebulat suara menyokong pelantikan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri dan pemangku pengerusi Bersatu, katanya dalam satu kenyataan. Abdul Rashid juga menggesa agar timbalan Presiden yang juga anak Mahathir, Mukhris, perlu dipecat. Tindakan beliau yang telah menongkar arus dan tidak sehaluan dengan Presiden Bersatu seperti menubuhkan kerajaan Kedah bersama-sama dengan parti pembangkang, mengambil keputusan untuk duduk di sebelah parti pembangkang di dalam persidangan Parlimen pada 18 Mei 2020, maka peruntukan di bawah artikel 10-2 Perlembagaan Bersatu adalah terpakai, katanya. Sementara itu mengumpamakan Mahathir sebagai pemandu bas dan Muhyiddin sebagai konduktor bas. Kadir mengingatkan supaya anggota partinya tidak lupa diri dan sejarah. Masa kita tubuh bersatu,
driver iaitu pemandu Mahathir. Oleh kerana Mahathir driver, maka ramailah orang naik, termasuklah pengerusi Selangor Abdul Rashid. Mahathir driver dan Muhyiddin konduktor. Driver kerja di pandu bas supaya semua orang selamat. Konduktor jaga penumpang naik turun. Jadi dia kenal ramai orang, dan kalau dia mahu, dia boleh kau tim dengan penumpang. Jadi dia popular lah. Sekarang penumpang dari Selangor mahu buang Mahathir dan letak Muhyiddin sebagai driver dan konduktor sekaligus, macam bas mini. Agaknya pengerusi Selangor ini rasa buang Mahathir dan naikkan Muhyiddin, dia pun naik sama katanya. Cuma nasihat saya, sekali-sekala cubalah cerminkan muka dan lihatlah cermin belakang. Bahaya lupa sejarah dan lupa diri, tambahnya lagi. Mahathir sebelum ini mempertahankan jawatan pengerusi bersatu selepas menang tanpa bertanding dalam pemilihan parti yang bakal diadakan selepas pandemik COVID-19. Ketua Pasukan Pembelaan Perbicaraan One Malaysia Development Berhad atau 1MDB, Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah berkata, sudah tiba masanya untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ini berikutan tindakan pihak pendakwaan yang akan memfailkan prosiding menghina terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berhubung sebuah artikel di agensi berita antarabangsa Reuters baru-baru ini. Reuters melaporkan Najib sebagai berkata, perbicaraan 1MDB dikaitkan dengan penyelewengan 2.3 bilion ringgit yang membabitkan dirinya sedang berjalan secara tidak adil. Justru Timbalan Ketua Pendakwaan Datuk Seri Gopal Sri Ram memaklumkan pihaknya akan memfailkan prosiding menghina mahkamah kerana penyiaran artikel tersebut. Ini dakwaan yang sangat serius. Ini bermaksud mahkamah yang arif mempunyai keadaan perbicaraan yang tidak adil hingga berlakunya pertukaran kerajaan. Saya tidak mahu mengalihkan perhatian yang arif dalam perbicaraan ini. Saya mencadangkan prosiding menghina mahkamah dibuat terhadap tertuduh kerana ia dakwaan yang sangat serius, katanya. Bagaimanapun, Muhammad Syafiee kemudian bangkit dalam nada suara lantang menyoal mengapa pula tidak ada sebarang tindakan menghina diambil terhadap Mahathir yang kerap kali menuduh anak guamnya sebagai pencuri dan penyangak. Walhal katanya, kes masih lagi berjalan ketika ini berhubung tuduhan-tuduhan itu. Sebaliknya Mahathir pula dilihat begitu kebal sesuka hati menuduh dan memfitnah Najib dan kemudiannya terlepas begitu saja. Malah semalam juga beliau ada mengeluarkan kenyataan kononnya Riza Aziz mencuri dan boleh memulangkan sebahagian daripadanya. Beliau seringkali memanggil anak guam saya sebagai penyangak, pencuri dan sebagainya. Mengapa tidak pula sesiapa ambil apa-apa tindakan? Tun Mahathir nampaknya sentiasa terlepas. Mungkin dengan perubahan kerajaan pada masa ini, ada juga ruang untuk mengambil tindakan seperti ini terhadapnya pula, jelasnya. Beliau berkata demikian di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Colin Lawrence Sequirah ketika perbicaraan 1MDB yang masuk hari ke-36. Sebelum ini pada 4 Mac, Reuters melaporkan Najib berharap akan ada masa untuk beliau mendapat perbicaraan lebih adil serta suasana kondusif selepas perubahan pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan kepada Perikatan Nasional. Perbicaraan bersambung dengan Muhammad Syafiee menyoal balas bekas Ketua Eksekutif 1MDB Datuk Syahrul Azral Ibrahim Halmi. Semuanya saya pun tak suka kepada DAP, tak suka kepada Anwar, yang lain semua pun macam itu. 2 hari selepas tersebarnya audio mesyuarat pimpinan tertinggi MPT 23 Februari, kali ini tular lagi sebahagian lagi audio mesyuarat berkenaan. Audio berdurasi 56 saat itu memaparkan bahawa dalam mesyuarat itu jelas menunjukkan bahawa terdapat suara yang dipercayai bilik pengerusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu, Tun Dr. Mahathir Mohamad mengatakan bahawa parti itu sedang memutuskan sama ada keluar Pakatan Harapan atau tidak. Lani ada satu cadangan, iaitu kita keluar daripada Pakatan Harapan. Satu cadangan lagi yang datang daripada saya ialah kita tunggu, fikir dengan mendalam atau patut ikut yang lain. Jadi saya nak tahu sama ada kita nak keluar sekarang ataupun kita nak bagi masa sedikit, kerana pada saya the support from UMNO ini is the fickle that kalau bagi masa sedikit saja dia nanti suka kat saya, kata audio berkenaan. Perkara itu disambut dengan kata-kata betul daripada ahli-ahli MPT dalam mesyuarat berkenaan. Ahli-ahli MPT parti itu didapati sebulat suara ingin keluar daripada Pakatan Harapan. Jadi tak ada kelainannya. Cuma je saya pun tidak suka kepada DAP, tak suka kepada Anwar. Yang lain semua pun macam itu. Tapi semua itu soal masa saja. Nak kita tentukan masa ataupun kita ambil tindakan hari ini. Kalau nak hari ini, okey hari ini. Hari ini kita keluar daripada Pakatan Harapan, kata Mahathir sambil menerima tepukan daripada ahli-ahli MPT. Sebelum ini Mahathir berkata, Bersatu masih bersama Pakatan Harapan
dan mendakwa keputusan membabitkan parti itu dibuat Muhyiddin secara bersendirian. Beliau yang mempertahankan jawatan pengerusi Bersatu selepas tiada pencalonan lain diterima bagi jawatan itu pada pemilihan parti tidak lama lagi, juga mendakwa MPT Bersatu tidak pernah membuat keputusan keluar daripada Pakatan Harapan. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 24 Februari lalu mengumumkan Bersatu keluar Pakatan Harapan melalui keputusan yang dibuat dalam mesyuarat khas MPT parti berkenaan sehari sebelum itu. Sekaligus semua ahli Dewan Rakyat daripada parti itu juga keluar pakatan berkenaan. Muhyiddin juga dilaporkan berkata keputusan terbabit dibuat dengan mengambil kira perkembangan politik semasa dan masa depan negara. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan bersama kita tangani wabak COVID-19.